Assalamualaikum, salam sejahtera, kegunaan kembali lagi. Dalam video pada kali ini kita akan melihat pelajaran matematik tambahan SPM kebarangkalian bahagian yang kedua. Dalam video bahagian yang pertama, kita telah membincangkan berkenaan dengan kebarangkalian, iaitu konsep kebarangkalian dan kebarangkalian bagi peristiwa yang saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Dalam video bahagian yang kedua ini, kita akan melihat berkenaan dengan kebarangkalian bagi peristiwa bergabung dan peristiwa bersandar. Maksudkan dengan peristiwa bergabung adalah keadaan di mana dua peristiwa itu mempunyai kaitan di antara satu sama lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh wujudnya pertalian ataupun hubungan antara peristiwa yang pertama dengan peristiwa yang kedua, ataupun mungkin peristiwa yang pertama berlaku diikuti dengan peristiwa yang kedua. Katakan suatu peristiwa A berlaku diikuti dengan peristiwa B. Berlakunya peristiwa A akan mewujudkan kebarangkalian berlakunya peristiwa A. Begitu juga bila berlaku peristiwa B, maka wujud kebarangkalian berlakunya peristiwa B. Jadi dalam peristiwa bergabung, berlaku gabungan ataupun kejadian peristiwa A dan B itu diambil kira secara serentak. Jadi kebarangkalian peristiwa A dan B berlaku, kita boleh perolehi dengan cara mendarabkan kebarangkalian A dan kebarangkalian B. So, hasil darab daripada kebarangkalian A dan kebarangkalian B ini akan memberikan kebarangkalian A dan B ini berlaku secara serentak. Nilai kebarangkalian peristiwa yang pertama dan peristiwa yang kedua, kita perlu mempertimbangkan sama ada peristiwa yang pertama, iaitu peristiwa A, dan peristiwa B ini adakah bersandar di antara satu sama lain. Bersandar di sini memberi maksud terdapat hubungan antara peristiwa yang kedua dengan peristiwa yang pertama. Dalam erti kata yang mudah, nilai kebarangkalian bagi peristiwa yang kedua dipengaruhi oleh peristiwa yang pertama. Bagaimana untuk kita mengira kebarangkalian bagi peristiwa gabungan ini? Cikgu gunakan contoh yang mudah dalam lambungan duit shilling. Kalau kita ada duit shilling ada dua bahagian. Satu bahagian yang mempunyai gambar, ini kita panggil sebagai kepala. Sementara bahagian yang mempunyai nilai, itu kita panggil sebagai ekor. Jadi dalam satu lambungan, kita akan melihat apakah dia permukaan yang terletak di sebelah atas. Jadi kalau kita perhatikan, hasil yang kita perolehi kesudahannya adalah sama ada kita mendapat kepala, cikgu wakilkan menggunakan K, ataupun ekor, iaitu nilainya. Jadi kalau kita perhatikan, jumlah kesudahannya adalah 2, iaitu kepala ataupun ekor. Katakan kita lakukan 2 kali lambungan duit shilling. Jadi dalam kes ini, jika kita perhatikan dalam lambungan duit shilling, kebarangkalian untuk kita mendapat kepala adalah 1 daripada 2 kesudahannya. Jadi kebarangkaliannya adalah 1/2. Begitu juga kebarangkalian untuk mendapat ekor ataupun nilai adalah 1 peristiwa daripada 2 peristiwa. So nilainya adalah sama, iaitu 1/2. Jadi dalam peristiwa gabungan ini, katakan kita membuat 2 kali lambungan shilling dan kita catatkan hasilnya. Jadi hasil yang kita akan perolehi dalam lambungan yang pertama, kemungkinan kita akan dapat kepala ataupun kita dapat ekor. Begitu juga dalam lambungan yang kedua.
Sekiranya kali yang pertama kita mendapat kepala sebagai keputusannya, pada lambungan yang kedua, mungkin kita masih mendapat kepala ataupun ekor. Begitu juga sekiranya dalam lambungan yang pertama, kita dapat ekor sebagai hasilnya, dalam lambungan yang kedua, kita mungkin mendapat kepala ataupun ekor. Jadi, kedua-dua peristiwa ini, kita kena tentukan sama ada dia bersandar ataupun tidak bersandar. Dalam kes ini, berlakunya peristiwa yang kedua, iaitu lambungan yang kedua, tidak dipengaruhi oleh hasil yang diperolehi dalam lambungan yang pertama. Kalau kita perhatikan dari segi kebarangkalian ataupun hasil yang kita perolehi dalam lambungan yang pertama, kebarangkalian untuk kepala adalah 1/2 dan untuk ekor pun 1/2. Dalam lambungan kali yang pertama, disebabkan ia adalah peristiwa tidak bersandar, hasil yang diperolehi masih sama. Kebarangkalian mendapat kepala 1/2, mendapat ekor pun 1/2. Jadi kebarangkalian gabungan, katakan kita dah mendapatkan kebarangkalian mendapat ekor pada kali yang pertama dan kepala pada kali yang kedua. Menggunakan formula ini, dia adalah hasil darab antara kebarangkalian mendapat ekor pada kali yang pertama darabkan dengan kebarangkalian mendapat kepala pada kali yang kedua. Jadi 1/2 darabkan dengan 1/2, so hasilnya adalah 1/4. Perhatikan hasil bagi kepala-kepala adalah 1/4. Kepala ekor kita darabkan, kita masih dapat sama 1/4. Ekor kepala 1/4. Ekor pun 1/4. Jumlah kebarangkalian apabila kita tambahkan, jumlahnya adalah 1. Jadi, cikgu harapkan para pelajar boleh faham apa yang dimaksudkan dengan kebarangkalian bergabung. Dalam kes ini, gabungan ini tidak melibatkan peristiwa yang bersandar. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Katakan kita ada satu kotak. Dalam kotak itu terdapat 5 biji bola pingpong yang berwarna merah dan berwarna hijau. Katakan M untuk merah, H untuk hijau. Terdapat 2 biji bola yang diwarnakan merah dan 3 biji bola yang diwarnakan sebagai hijau. Kemudian sebiji bola diambil secara rawak daripada kotak ini dan kita catatkan apakah warna yang kita perolehi. Kemudian kita akan membuat ataupun mengambil kali yang kedua. Seterusnya kita catatkan warnanya. Kita boleh mendapatkan kebarangkalian peristiwa gabungan yang melibatkan peristiwa mengambil bola daripada kotak ini sebanyak 2 kali. Perhatikan, dalam peristiwa ini, dia melibatkan peristiwa bergabung di mana 2 kali proses pengambilan bola itu dilakukan dan ini melibatkan peristiwa yang bersandar. Kita katakan ini sebagai peristiwa yang bersandar kerana kebarangkalian bagi warna bola yang kita ambil pada kali yang kedua bergantung kepada apa yang kita lakukan selepas pengambilan bola pada kali yang pertama. Perhatikan, kalau kali yang pertama yang diambil dimasukkan semula. Perhatikan, apabila bola yang diambil dimasukkan semula, dia tidak mengubah nilai kebarangkalian bagi bola yang diambil pada kali yang pertama. Katakan bola yang diambil itu tidak dimasukkan semula. Bila bola tidak dimasukkan semula, jumlah bola dalam kotak pada kali yang kedua akan berkurang 1. Jadi, sekiranya bola yang pertama berwarna merah, pada pengambilan kali yang kedua, bola yang berwarna merah sudah berkurang 1. Bukan 2 lagi. Dia hanyalah
1 dan jumlah bola bukan lagi 5, dia adalah 4. Sementara bola hijau masih kekal 3 daripada 4. Perhatikan di sini, nilai kebarangkalian telah berubah. Katakan kali yang pertama, bola yang diambil berwarna hijau. Kali yang kedua, bola merah masih kekal 2. Bilangan berkurang 1 kerana bola hijau yang pertama diambilkan tidak dimasukkan semula. Sekiranya bola hijau yang diambil pada kali yang kedua, bola berwarna hijau telah berkurang sebanyak 1. Dia hanya tinggal 2 sahaja. So, 2 daripada 4 biji bola. Perhatikan, ini melibatkan peristiwa yang bersandar. Nilai kebarangkalian peristiwa yang kedua bergantung kepada peristiwa yang pertama, apakah yang telah kita lakukan. Dalam kes ini, bola yang diambil tidak dimasukkan semula. Sekarang perhatikan, apabila kita lakukan gabungan kepada dua peristiwa, masih sama. Untuk mendapatkan kebarangkalian peristiwa bergabung, kita perlu darabkan. Sekiranya ada 2 peristiwa, kita darabkan 2 kali. Katakan kebarangkalian untuk kita dapatkan merah pada kali yang pertama dan hijau pada kali yang kedua, dia adalah kebarangkalian merah darabkan dengan kebarangkalian mendapat hijau pada kali yang kedua, iaitu 2/5 darabkan dengan hijau pada kali yang kedua adalah 3/4. So, hasil yang kita perolehi di sini adalah 6 perkan dengan 20 ataupun 3 perkan dengan 10. Jadi hasil yang kita akan perolehi adalah dengan cara kita mendarabkan hasil kebarangkalian bagi peristiwa pada kali yang pertama dan kali yang kedua. Jadi kalau perhatikan, merah kali yang pertama, merah kali yang kedua adalah 2/20. Merah hijau adalah 2/5 darab 3/4. Kita akan dapat 6/20. Hijau merah adalah 3/5 darab 2/4. Kita akan dapat 6/20. 3/5 darabkan dengan 2/4. Kita akan dapat 6/20. Sekarang kita perhatikan bahawa jumlah kebarangkalian bagi semua peristiwa sepatutnya mesti sama dengan 1. 2 tambah 6 tambah 6 tambah 6 akan sama dengan 20 per dengan 20. Jadi jumlah kebarangkalian adalah sama dengan 1. Apa yang cikgu harapkan para pelajar dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan kebarangkalian peristiwa bergabung dan kebarangkalian peristiwa bergabung yang melibatkan peristiwa yang bersandar dan peristiwa yang tidak bersandar. Cukup dulu untuk kali ini. Hingga kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang baru cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Wassalamualaikum, salam sejahtera.